shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormat sekalian, alhamdulillah bersiaran kali kita tuan-tuan. Malam ini mengikut bancian yang dibuat, kiraan yang dibuat oleh staf saya, kita malam ni ialah malam yang ke-182. Malam ini malam 182 kita bersiaran setiap malam. Setiap malam pukul 9 suku malam kita bersiaran. Dan pagi, setiap pagi, 182 pagi tadi, kita bersiaran jam 7 sampai sekitar jam 7.40 atau 7.45 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, alhamdulillah, dengan istiqamahnya teman-teman, istiqamahnya technician, istiqamahnya para followers, para likers kita, para kita punya livers kita, seluruhnya yang membantu kita sejak tuan-tuan masuk bulan yang ke-7 sekarang ini, alhamdulillah, nampaknya program berjalan dengan baik dan sambutannya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dalam 2-3 hari yang lepas, tuan-tuan dan puan, dia punya reach, satu posting kita sampai dekat-dekat mencecah 140,000 tuan-tuan reach. Masya Allah. Inilah menunjukkan sambutan yang diberikan. Oleh kerana kita membincang sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan masyarakat kita, berkaitan dengan jiran tetangga kita, kita tak keluar daripada gelanggang itu tuan-tuan puan. Jadi maknanya apa yang kita bincangkan very much action oriented, very much family oriented, very much personality oriented. Very much tuan-tuan, sebenarnya kita sedang mencari-cari jalan bagaimana nak menyelesaikan berbagai-bagai masalah yang kita hadapi. Masalah anak, masalah keluarga, masalah isteri, masalah suami, masalah di tempat kerja. Jadi ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada tips-tips yang dikemukakan dalam program-program seperti ini dapat membantu paling tidaknya membukakan sedikit pintu-pintu harapan kepada kita, insya-Allah. Malam ni tuan-tuan dan puan, kita membincangkan satu tajuk. Nama tajuk itu ialah titlenya Gersang Ibadah Membawa Padah. Gersang Ibadah Membawa Padah. Apa gersang? Gersang artinya tuan-tuan air tak ada tuan-tuan, tak ada air. Macam padang pasir itu gersang tuan-tuan. Jadi bila tidak ada air, tak ada tumbuh-tumbuhan. Bila tak ada tumbuhan, yang ada pasir dengan batu-batan saja tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kehidupan kita ni tak ada hijau-hijauan langsung tuan-tuan. Kilometer after kilometer, hundreds and thousands kilometer, tidak ada nampak pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Begitulah gersangnya. Gersang ibadah membawa padah. Apa padahnya? Di dunia pun dah nampak tuan-tuan. Orang yang tak jaga ibadah ni nampak perangainya kasar, perkataannya kasar, gaduh dengan suami, gaduh dengan isteri, gaduh dengan jiran. Tuan-tuan. Kebanyakannya, saya tak mengatakan kesemuanya. Kemudian tuan-tuan dan puan, apa padahnya di akhirat nanti. Bila kiamat, bumi ini dikiamatkan oleh Allah, bila kita berkumpul di padang mahsyar nanti, apa kesannya? Kalau misalnya tuan-tuan kita tidak jaga ibadah kita, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita ada 3 orang pembicara pada malam ini. Pertama Al-Fadhil Ustaz Azmi Suhaili bin Haji Sihat. Tuan-tuan dan puan, baru saja masih berada di Sabah. Tuan-tuan, antara orang yang membuat dakwah di pendalaman. Saya call tadi sekitar dalam pukul 3, baru balik, baru naik perahu, baru tuan-tuan menyusuri sungai entah di mana, jeram-jeram tuan-tuan entah di mana. Itu dia. Alhamdulillah, malam ni tuan-tuan saya pertama kali 182 malam tuan-tuan, malam inilah yang tengok ada orang pakai tengkolok tuan-tuan. Malam ni, Masya-Allah. Masya-Allah. Malam ni malam hanjebat lah tuan-tuan. Malam hanjebat lah malam ni. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Kemudian kita ada Abang Abdul Rahman, Abang Ahmad sekarang ni tuan-tuan berpengkalan di Kuching ni. Nampaknya kita oleh kerana teknologi internet ini tuan-tuan, nampaknya Abang Abdul Rahman macam sebelah dinding aja tuan-tuan puan tengok. Dan saya pernah dengan teman-teman di Bogor, dengan teman-teman di Saudi, tuan-tuan dan puan, berforum bersama dengan kita. Alhamdulillah, macam sebelah dinding aja tuan-tuan dan puan. Dan yang kemudian tu kita ada Ustazah Muzayyanah Abdullah. Ini pun penampilan yang kali yang keempat kot Ustazah Betul Ustazah? Betul-betul.
Jadi tuan-tuan, bila saya sebut tadi Ustazah Muzayanah ni, ramai yang PM saya. Ramai yang bagi tahu itu Ustazah dia, Ustazah dia, Ustazah dia. Maknanya penjelajahan dakwah Ustazah Muzayanah ni maknanya sudah menyeluruh lah di Kuala Lumpur, Selangor dan negeri-negeri yang lain di Malaysia ni, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak minta dalam masa 4-5 minit kepada orang yang pakai tengkolok ni tuan, kepada hulu balang besar ni. Jadi insya-Allah nak minta Ustaz Azmi untuk memulakan program kita ini dengan memberikan sedikit mukadimah dalam masa tak lebih 5 minit. Apa dak mukadimahkan yang terbaik mukadimahnya? Kalau tajuknya ialah gersang ibadah membawa padah. Sila Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Hasan Ali yang sudi untuk mempelawa saya dan memberi ruang saya di sini, dan juga sahabat saya Afzalur Rahman dan juga Masya-Allah. Ustazah yang dianggap tadi kata Datuk macam sebelah dinding aja kita ni. Dan Saya nak tanya, apa ahli panel yang lain dengar ke? Dengar. Dengar. Terang. Alhamdulillah. Jelas. Dia slow sikit lah. Slow sikit lah. Kalau dapat Ustaz kuat sikit, saya tak berapa jelas. Okey, sila Ustaz. Sekarang Slow. Sila teruskan saja. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala barakatillah wa bi ni'matillah. Saya Azmi Suhaili bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana diberi ruang dan peluang ini, yang mana saya sekarang ini berada di Kota Belud untuk pengetahuan semua, para ahli panel yang berbahagia Datuk sebagai moderator dan semua netizen yang berada di seluruh sejagat Nusantara ini, khususnya di Semenanjung Malaysia. Jadi saya bersiaran langsung daripada Kota Belud. Alhamdulillah, tuan punya homestay ini memberi kerjasama yang sepenuhnya. Alhamdulillah, homestay di Kota Belud. Sampai disediakan pakaian, disediakan tempat dan sebagainya. Masya-Allah. Masya-Allah. Sebab kata Datuk Hasan tadi, memang dia bunyi saya tadi, kami berada di Sambah Tenggilan. Perlu menaiki bot untuk ke Sambah Tenggilan untuk jalan yang singkat, dan perlu melalui jalan aspal ataupun jalan tar, naik bukit, turun bukit sekitar hampir 1 jam. Jadi kami masuk tadi guna bot dan kami keluar guna jalan darat. Jadi saya cakap dengan Datuk, mungkin saya akan ke Kota Belud untuk mencari talian atau coverage yang sedikit kuat lah. Jadi Alhamdulillah, malam ni Masya Allah tajuknya gersang ibadah membawa padah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah, ibu-ibu. Sebenarnya apabila kita merujuk kepada tajuk ini, teringat saya dengan sebuah ayat atau sepotong ayat di dalam suratul Baqarah. Kalau kita selak-selak muka yang kedua sahaja, ya, kita akan jumpa satu ayat Allah yang menyatakan tentang takwa seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita bahasakan dengan takwa ini ialah orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mentaati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu arahan. Ayatnya tidak khusus kepada orang beriman tapi kepada semua manusia. Ayatnya ialah, tuan-tuan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذين من قبلكم لعلكم تتقون
tattaqun. Benarlah kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, u'bud. Kalau dalam bahasa Arab, dia macam bahasa Inggeris juga ada present time, past time, plural. Dalam bahasa Arab dia ada fa'il amar, fa'il madhi, fa'il mudhari. Jadi bila disebut ayat tersebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'bud, mana satu arahan kepada semua manusia, ya, yang mengucap, khususnya yang mengucap la ilaha illallah, beriman dengan Allah dan Rasul Muhammadur Rasulullah, tak boleh tidak kena menghamba abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata perintah itu, hamba abdikanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Quran kita tengok terjemahan, biasanya dibahasakan dengan ibadah. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina min qablikum, seperti mereka yang sebelum kamu. Ujungnya la'allakum tattaqun. Maknanya ibadah itu tidak boleh ditinggalkan. Kena buat. Kata perintah tu, fa'il amar tu, u'bud, kena buat, tak boleh tak buat. Sebab apa? Kalau meninggalkannya padah, melakukannya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, natijahnya, jawapannya ialah moga-moga kamu mendapat tergolong di dalam golongan-golongan orang yang bertakwa. Ya, ini takwa illallah itu kalau bahasa Arab tu quwa, yakni dia disimpul akan imannya seutuhnya, sekuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, seluruh yang sedang menonton, ya. Hari ini kalau buat kata Datuk moderator Datuk Hassan Ali tadi, ya, iklan yang telah dibuat tadi, harus bagaimana ketakwaan itu sebagai satu ibadah. Kita nak menyumbang RM1 tu pun, kalau tidak kerana takwa dia berat. Kalau tidak kerana iman dan takwa, RM1 tu pun berat. Betul. Bukan dia begitu kan, ahli panel? Yang Betul. bagi Masya-Allah. Ustazah dan saudara Afzarul Rahman, kita sendiri kalau dapat jadi sesuatu yang istiqamah untuk menyumbang kepada salah satu pembangunan institusi agama, khususnya tahfiz ke, anak yatim ke dan sebagainya, ya, maka kalau perkara itu menjadi istiqamah, setiap pagi RM1 sebelum kita solat subuh sampai di pintu masjid atau surau, kita masukkan RM1 di dalam tabung masjid atau surau. Atau ada tabung-tabung yang lain, tahfiz ke, anak yatim ke, pembangunan institusi pendidikan ke, ya, jadi istiqamah, maka bahagialah agama, bahagialah kita sebagai orang-orang yang membangunkan institusi pendidikan tersebut, kerana disokong oleh semua umat Islam hanya dengan RM1. Kalau 1 bilion umat Islam bagi RM1, jumlahnya ialah 1 bilion ringgit. Masya-Allah. Kan? Simple aja kita calculate kat situ. Tetapi kalau RM1 umat Islam tu sukar untuk mengajak dirinya untuk menyumbang RM1 tu, maknanya padah pada umat Islam, dari faktor ekonomi dan daripada satu dana itu sendiri, kan? Bila umat Islam berkira-kira, maka kita pun tertinggal daripada sudut ekonomi. Jadi pandangan saya yang mungkin sedikit tegas menyatakan bahawa, ya, untuk menjadikan kita umat Islam yang keluar daripada kegersangan ganjaran ataupun pahala, kan? Maknanya kalau tidak mengajak diri kita kepada ibadah tersebut, kita akan tertinggal. Maka dahaganya bukan sekadar di dunia, tapi di akhirat pun kita akan menjadi orang yang dahagakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah saya kembalikan kepada Alhamdulillah. Masya-Allah tuan-tuan, ringkas, padat, dan sebenarnya tuan-tuan memenuhi apa yang ada dalam kepala saya tentang mukadimah yang patut dimukadimahkan dalam perbincangan. Tajuk kita ialah, saudara, mengenai macam tuan-tuan dan puan dah bagi tahu tadi, gersang ibadah membawa padah. Tuan-tuan dan puan yang cantik sangat. Saya, tuan-tuan, rasa-rasanya apa yang disebutkan tadi, misalnya nak keluar RM1 tu terlalu sukar, terlalu berat. Terlalu berat, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita pergi yang lain-lain, pergi bersukaria, pergi kita berpoya-poya, pergi makan-makan dengan kawan-kawan, bersukaria dan sebagainya,
Bilnya kadang-kadang sekali makan untuk 5 orang di satu hotel sampai RM800 bilnya tuan-tuan. Boleh pula. Masya Allah. Boleh pula. Tapi nak keluar RM1, pergi masjid sembahyang Jumaat, lalulah budak tu tuan-tuan nak keluar RM1 tuan-tuan. Memang ada janji daripada rumah nak keluar RM1. Akhirnya 20 sen aja yang keluar tuan-tuan. Ini dan dikaitkan tadi dengan iman, dikaitkan dengan takwa. Jadi kalau misalnya kita hendak orang menderma tadi, penduduk dunia sekarang ni tuan-tuan dekat 2 bilion orang Islam. 2 bilion tuan-tuan. Kalau seorang menderma tadi kata RM1, maknanya 2 bilion ringgit tuan-tuan. Kalau digandakan RM10 pula, Masya Allah. Hari-hari, tiap-tiap bulan ada satu pencakar langit naik di mana-mana tempat daripada umat Muhammad ini tuan-tuan. InsyaAllah. Okey. Saya nak pergi kepada Brother Abzarul Rahman daripada Kuching ni tuan-tuan. Abzarul Rahman ni sebenarnya tak berapa sihat tuan-tuan dan puan. Baru saja balik daripada USM Hospital di Kubang Krian. Ada sikit masalah tulang belakang dan sebagainya. Tetapi dia ada kekuatan tu. Ada kekuatan. Baru saja tuan-tuan. Baru dalam 5-6 hari yang lepas balik daripada Kelantan, sekarang ni balik ke Kuching, masih dari recuperating tuan-tuan dan puan. Satu sakit yang agak berat sebenarnya tuan-tuan, nerve kan ya. Orang tahulah tentang slip disc dan tulang belakang dan sebagainya. Tapi kekuatannya tuan-tuan, kekuatannya. Bila saya pelawa dia mengikuti program ini, hilang sakit tuan-tuan, hilang sakit. Sebab tuan-tuan dalam kepalanya, aku mesti menyahut seruan ini. Sebab seruan ini bukan seruan manusia. Seruan inilah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dakwah tuan-tuan, inilah dakwah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, apa yang saya nak minta ulasan daripada Abzarul Rahman ialah bila kita gersang ni, kita gersang ibadah membawa padah ni. Kita tengok dalam realiti, depan kita, belakang kita, kiri kita, kanan kita, mungkin diri kita sendiri. Terdapat terasa-rasa ringan kita mudah melanggar perintah Allah. Kemudian tu tuan-tuan, ringan, mudah mengabaikan ibadah. Mengabaikan. Menganggap ringan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu mudah saja. Tuan-tuan, tak sembahyang mudah. Tak puasa mudah, tak sembahyang Jumaat mudah, masuk benda tu guguk itu mudah, tuan-tuan. Masya-Allah. Dan satu lagi ialah mengabaikan ibadah, terang-terang dah. Kita tuan-tuan makan betul-betul kedai makan tu sebelah masjid tuan-tuan dan puan. Allahu akbar, Allahu akbar. Makan lagi, order lagi, makan lagi, order lagi. Habis maghrib tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan meraihkan nasi, meraihkan lauk, meraihkan sayur, meraihkan nak beri keuntungan sikit kepada yang menjualnya, tetapi kita tuan-tuan tidak raihkan Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Okey, Abang Abdul Rahman, itu realiti di depan kita yang kita tengok. Mungkin diri kita adalah merupakan manusia-manusia yang termasuk dalam golongan ini. Apa komen yang kita nak beri kepada fenomena yang sedemikian, Abdul Rahman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda Doktor Ustaz Azmi dan Ustazah Muzayyanah, masya-Allah, saya rasa kecil aja bersama dengan ustaz-ustaz dan masya-Allah orang-orang hebat, masya-Allah. Pertama sekali saya rasa wajiblah untuk saya cakap terima kasih kepada Ayahanda Doktor kerana menjemput saya bagi satu platform untuk saya bercakap. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih kepada the whole team of Ayahanda Doktor who make a really good job at actually bringing this moment tiap malam ya. Malam ni ke 180 kan, masya-Allah. Nearly to 180. So I think everyone should give a big syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang nak komen tu, bolehlah komen kat bawah tu, bagi tepuk sikit, masya-Allah. Ini adalah satu Allah izinkan untuk benda tu berlaku, masya-Allah. Baik. Saya nak mengulas sedikit apa yang Ustaz Azmi cakap ni kan. Kalau kita tengok dalam wallet kita ada RM1 dan kita nak keluar RM1, memang payah.
kalau bukan atas dasar takwa, kan? Sebab hukum Allah tak sama dengan hukum kalkulator, kan? Kita keluar RM1, hukum kalkulator tak akan jadi RM2. Itu hukum kalkulator. Tetapi hukum Allah, RM1 boleh jadi RM10, boleh jadi RM100, boleh jadi berjuta-juta. Itulah hukum Allah yang kita kena yakin. And disebabkan keyakinan itu, saya nak menceritakan sedikit the foundation yang kita kena ada sebenarnya. Sebenarnya untuk saya membahaskan, untuk kita kongsikan bersama malam ini, untuk kita mempergiatkan aktiviti untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ada foundation, kita kena ada clear foundation. Kenapa kita kena buat benda ni? You know, to me, foundation yang sangat-sangat kukuh adalah kita kena yakin yang kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah. Kan? Kita, apabila kita dalam kandungan ibu kita 4 bulan, kita sebenarnya telah di-flashkan oleh semua takdir kita dan kita bersetuju untuk menerima segala takdir-takdir kita. Maka sebab itulah kita dilahirkan kat dunia ini. Dan Allah memang melahirkan kita, menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia, kita akan question, kenapa aku perlu buat benda ni, kan? Kenapa aku perlu beribadah? Kenapa aku perlu memperbanyakkan menunjukkan aku ni seorang hamba? Dan to me, apa yang kita kena fahatkan dalam hati kita adalah semakin kita dekat dengan Allah, semakin itulah Allah akan sayang dengan kita. Kenapa Allah perlu sayang dengan kita? Kenapa kita perlu kena kejar Allah sayang kepada kita? Kita kena kejar Allah sayang kepada kita sebab kita sebagai hamba Allah, kita ada banyak keperluan, kita ada banyak benda yang kita minta kepada Allah. Kalau kita nak listkan betapa banyak benda yang kita nakkan Allah bagi kepada kita, ada banyak benda. Kita nak kaya, kita nak bahagia, kita nak sihat. There's a lot of things yang kita nak. Tetapi what is the way untuk kita dapatkan apa yang kita nak tu? The only way untuk kita dapat apa yang kita nak adalah untuk kita buat apa yang Allah sayang, nikmati apa yang halal dan hindari apa yang haram. Dan insya-Allah apabila kita buat benda tu, kita banyakkan ibadah kita, maka kita akan jadi top priority oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jadi VVIP, masya-Allah. Dan kalau kita solat 5 waktu, orang sebelah kita pun solat 5 waktu. Jadi macam mana kita nak make sure yang doa kita lebih cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang sebelah kita, adalah kita dengan membanyakkan amalan-amalan yang boleh membuatkan Allah sayang lebih kepada kita. Kalau kita VVIP pergi ke satu tempat, kan, kalau we are as a VVIP, kita akan ada karpet merah, you know, kita akan di greet kalau masuk tu, kita akan disambut dengan baik. Jadi itulah perumpamaan yang saya suka untuk ketengahkan. Kalau ditanya siapa tak nak bahagia, kan, siapa tak nak kaya, no? Siapa tak nak sihat kat dunia, semua orang nak. So I can tell semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak yang saya sayangi dan saya doakan, dan tadi baik sekalian, yang sebenarnya the way for us to actually achieve benda tu yang kita nak tu adalah kita buat Allah sayang dengan kita. And kalau kita cerita pasal ibadah ni, sebenarnya itu adalah sebenarnya satu lifestyle. Dan berbalik kepada apa yang ayah anda doktor cakap tadi, kenapa masa azan dilaungkan masih juga kita memberi priority kepada nasi kita, kepada sayur kita dan kepada lauk-lauk kita. Why? Because somehow itu bukan dijadikan sebagai satu lifestyle untuk memberikan priority kepada yang empunya makanan yang ada depan mata kita, masya-Allah. Dan itulah sebenarnya kita kena fix kita punya understanding and foundation. The foundation is kita hidup kat dunia ini untuk Allah sayang kita. Kalau Allah sayang kita, insya-Allah khalas, everything khalas, masya-Allah. So, itulah kita kena kejar, masya-Allah. Dan saya serahkan kepada Anda, Dato' Hussein. So yang ditekankan oleh Abdul Rahman ni, tuan-tuan dan puan, ialah dia punya foundation dia. Apa asas dia? Kalau asasnya jelas, amalannya pun jelas. Kalau asasnya kuat, amalannya pun ampuh. Kalau asasnya, tuan-tuan, kalau asasnya roboh, asasnya tidak ditegakkan,
maka bangunan itu pun tidak mungkin akan tegak selama-lamanya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah pentingnya foundation. Dan foundationnya yang disebutnya, diulangnya 3 kali tadi foundationnya. Ila wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi. Tak ada 2, tak ada 3. Foundationnya itulah dia. Kalau itu dapat dikekalkan, itu dapat dimanifestasikan, itu dapat dilakukan, insya-Allah ganjarannya tuan-tuan, kita selesa di dunia dan yang penting sekali selesa di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah message yang diberikan oleh anak muda Afzalur Rahman sebentar tadi, tuan-tuan, insya-Allah. Saya nak pergi kepada Ustazah Muzayyanah. Ustazah, ialah sebenarnya soalan ini patutnya nanti dulu, tapi saya tak sabar-sabar nak bagikan soalan ni. Tentang contoh ni, uswatun hasanah, tentang contoh model ni. Model manusia yang dalam hidupnya, tuan-tuan dan puan-puan, mempamerkan satu kehidupan, lifestyle sebut tadi. Tuan-tuan, mempamerkan satu lifestyle kehidupan, satu budaya, satu subculture dalam kehidupannya yang betul-betul menggambarkan satu kehidupan yang Allah sayang kepadanya. Ingat Abdul Rahman kata tadi, Allah sayang kepadanya. Dan dalam rentetan para nabi, ada yang mengatakan 124,000 nabi yang kita wajib beriman, tuan-tuan dan puan, 25 nabi yang namanya tersebut dalam Al-Quran. Di puncaknya, tuan-tuan, kalau piramid, kita buat piramid kenabian dan kerasulan, puncaknya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bayangkan macam mana baginda menjalankan kehidupan selepas mendapat wahyu selama 23 tahun itu. Tuan-tuan, macam mana kehidupannya? Percontohan kehidupannya, tuan-tuan, sampai hari kiamat nanti, tidak ada orang yang meragukan percontohan hidup ibadah kepada Allah melainkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang penulis namanya Michael Hart. Michael Hart ni profesor universiti punya hebat Kristian, memilih Nabi Muhammad sebagai the person, the man, untuk ditunjulkan menjadi manusia yang terhebat dalam dunia ini, tuan-tuan dan puan. Apa percontohannya agaknya, Ustazah Muzayyanah? Baik, terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih rakan-rakan panel. Masya-Allah. Ustaz Azmi tadi yang pertama daripada Sabah kita, masya-Allah, satu Malaysia di hari ini. Alhamdulillah, syukur. Bila Ustaz sebutkan tadi tentang sikit-sikit seringgit tu Ustaz, masya-Allah, benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit tapi berterusan. Saya juga, masya-Allah, berjalan dipanggil berceramah seluruh Malaysia. Saya kempen sehari RM1 ni, sangat-sangat kempen. Sebab saya sudah dapat rasa, bagi saya bertemu dengan orang kaya, saya bertemu dengan orang miskin. Tapi saya kata, tak saya jumpa lagi orang kaya yang boleh bagi segedebuk 10,000, jumpa saya 10,000, jumpa saya 10,000. Dia pernah bagi 10,000, bagi dia macam kita RM10 je mungkin. Tapi bila kali jumpa, tak lagi 10,000, dulu itu sajalah. Tapi orang yang kita kempenkan RM1, setiap hari kat rumah saya dah ada satu tabung Ustazah sehari RM1. Saya ikut cakap Ustazah, akhirnya saya dapat juga masuk korban tiap tahun. Saya dapat juga taja orang pergi umrah, saya dapat juga mewakafkan sebulan RM30. Masya Allah. Jadi kita sebut sebab sikit tapi istiqamah, dia adalah kita bersikit-sikit akhirnya membentuk bukit yang barakah. Itulah Islam. Tak boleh nak masuk ke dalam syurga dengan seorang-seorang. Mesti kita berjamaah, maka kita akan kuat. Jadi RM1 daripada kita berempat sudah RM4. Masya Allah. Jadi inilah hasil yang kita nak sebutkan. Semoga semua orang Islam dengan jiwa kasih sayang tidak akan membawa padah bila kita berada dalam suasana yang demikian. Tak kira orang kaya ataupun orang miskin. Semua orang nak bercita-cita masuk dalam syurga. Bila pergi kepada Ustaz Afzalur Rahman tadi, daripada Sarawak pula, subhanallah. Masya Allah. Sebutkan tentang VVIP. Kan? Saya kata, Masya Allah, siapakah VVIP yang sebenar? Saya juga teringat kongsi pengalaman saja. Satu hari saja dibawa berceramah di bahagian Kedah pedalaman, Masya Allah. Dibawa, Ustazah nak tak jumpa orang-orang fakir miskin kat sini. Nak dalam senggang masa kan sebelum next kuliah tu. Kesian rumah bocor,
air hujan masuk, saya sampai sembang. Kita ajak dia sembang. Makcik, kalau macam ni keadaan hujan turun, baca Quran, mestilah basah Quran macam mana ni cik? Tak ada, lama dah tak baca Quran lah. Satu. Kemudian kita jalan rumah dia. Cik, kalau macam ni penyidai baju pun tak ada. Nanti kalau nak basuh telekung 2 minggu, sebulan sekali, macam mana nak sidai? Lama tak sembahyang. Jadi kita rasa nak tolong ni, Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Benarlah Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadikan kita ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Tetapi siapa yang menjadikan diri itu sebagai asfalasafilin. Aspal itu kalau orang Indonesia yang diinjak, dipijak. Jadi maknanya yang merendahkan kamu bukan Allah, tapi dirimu sendiri. Jadi kadang-kadang kita tengok kehidupan orang Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, akhlaknya an-nazafatu minal iman, kebersihan separuh daripada iman. Tapi klaim diri dia miskin, tak ada siapa saudara mara yang tolong, sanggup duduk bersama-sama dengan sampah. Jadi minta maaf sebut, ini bukan kehidupan orang Islam. Ada ramai para sahabat Nabi yang miskin, tetapi kehidupan mereka bersih kerana mereka tahu bersih ini adalah sunnah. Jadi Nabi SAW datang dengan pakej yang lengkap. Kita pelik orang yang bersama-sama dengan Nabi SAW. Cerita Khadijah Al-Kubra, wanita bangsawan kaya raya tapi sanggup berhabis segala duit. Ini sihir kah? Bukan sihir. Tapi kita tengok muslimin muslimat dirahmati Allah, bagaimana sayangnya Allah kepada Nabi SAW sebab sanggup berkorban segala-galanya untuk agama Allah. Jadi kalau kita tengok dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu kami sembah, padamu kami pohon pertolongan. Ulama bahas kenapa ya kita tidak baca nasta'in dulu baru na'bud. Jadi kita selalu komplain dekat Allah. Kenapa Allah, aku dah doa tak makbul-makbul? Kenapa hidup sudah jatuh ditimpa tangga? Kenapa lepas satu ujian kita seolah-olah mencabar Allah. Kita ugut-ugut pula Allah. Kenapa tak bagi dekat kita? Kenapa orang lain dapat senang, kita susah? Sebenarnya kita belum lagi menjadi abdun yang sebaik-baik pengabdian kepada Allah. Kita tidak benar-benar beribadah kepada Allah. Patutlah nasta'in, pertolongan Allah itu tidak datang pada kita. Jadi saya selalu mengajak, Masya Allah, lisan kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi adakah kita benar-benar mengabdikan diri kita seperti mana Nabi SAW bila ditanya kepada Aisyah, sampai bengkak-bengkak kakinya, bertaubat sampai 70 ke 100 waktu untuk meminta taubat kepada Allah. Ditanya, kenapa sampai bengkak-bengkak kaki, bersolat tanpa henti? Jawapannya apa? Salah ke wahai Aisyah, aku nak jadi hamba yang bersyukur kepada Tuhanku. Jadi kalimah syukur tu pasti bahagia, tidak akan ada gersang, tidak akan membawa padah. Jadi bila Datuk telefon saya petang tadi, terkejut ni Datuk. Datuk telefon minta malam ni kan. Jadi saya kata Masya Allah, insya Allah, kerana kita memberi waktu seperti ini pun walaupun dalam santai, ini adalah ibadah. Saya kesian dalam masyarakat ada ramai orang faham ibadah tu hanya solat, puasa, zakat. Anda jadi orang baik, anda sentiasa ingin menjadi manfaat kepada orang lain, itu sebenarnya adalah ibadah. Kerana itulah Nabiullah. Kan sentiasa tak boleh tengok orang susah. Apa akhlak Nabi yang paling mulia? Nak beri kesenangan kepada orang lain walaupun dirinya susah. Nak beri kebaikan walaupun diberi kejahatan pada dirinya. Masya Allah. Orang baling tahi, dia balas dengan bunga. Kita kata susahnya nak jadi macam tu. Tapi itulah dia ibadah yang insya Allah kita akan dapat bahagia-bahagia, tidak akan padah di dunia, tidak akan padah di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Saya selalu malam ini agaknya malam yang kedua saya nak komen tentang persembahan Ustazah ni. If only there is somebody there to transcribe apa yang disebutkan daripada awal hingga akhir dalam masa 5 minit. Dia sudah jadi satu artikel yang sangat-sangat, saya rasa lah, artikel yang sempurna untuk membincangkan tajuk di peringkat yang pertama, pusingan yang pertama ini. Cantik bahasanya, cantik susunannya, cantik kalamnya. Inilah hebatnya tuan-tuan. Sonok saya betul sonok tuan-tuan ni. Jadi inilah, tapi apapun yang dipesankan Nabi Muhammad itu membawakan dirinya, mengenakan diri dengan satu package yang lengkap. Itu perkataan Ustazah tu. Package yang lengkap. Package akidahnya, package ibadahnya, dan package akhlaknya. Lengkap tuan-tuan.
Dengan package itulah dia menyerukan manusia. Ya ayuhan nas di Mekah, ya ayyuhalladzina amanu di Madinah. Tuan-tuan dan perempuan, tak ada lagi contoh manusia yang mesti diikuti. Inilah contohnya. Ikutlah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat kalau misalnya boleh Ustaz Azmi dalam pusingan yang kedua ni tambah sikit lagi tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat percontohan yang dibuat dah berlaku 1400 tahun dulu. Tapi macam mana roh contoh itu 1400 tahun. Saya bersolat tadi, rasa saya macam Nabi solat. Saya rukuk macam Nabi rukuk, saya sujud macam Nabi sujud, saya i'tidal macam Nabi i'tidal, saya qiyam macam Nabi qiyam. Macam mana dia boleh bertahan begitu? And very much intact. Sudah tentu tuan-tuan, roh dia, roh ibadah, roh dakwah, roh taqwa, roh iman yang ada kepada diri manusia, dan kita sebagai orang-orang biasa ni, the commoners macam kita ni, saya ingat tak ada sekatan langsung untuk kita meniru roh dan mendapatkan roh ibadah itu sebagaimana yang tunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in dan sebagainya. Boleh tak Ustaz Azmi ulas sikit tentang itu, yang dapat bertahan di Afrika orang sembahyang sama, di Latin America orang sembahyang sama, di kutub selatan orang sembahyang sama, di kutub utara pun kalau ada manusia dia sembahyang sama. Macam mana tuan-tuan dia dapat tegakkan begitu? Sila apa Ustaz Azmi. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik kakak, semua netizen yang sedang mengikuti live. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kita perkara yang sama yang diberi kepada hamba-hamba Allah yang mendapat ruh ibadah tersebut, terutama yang diberi kepada Nabi SAW dan diberi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana ibadah tersebut sudah pun disampaikan ataupun diajar kepada Nabi SAW oleh Jibril alaihissalam. Harus bagaimana ibadah tersebut dinikmati senikmat-nikmatnya. Sebelum saya menyentuh hadis tersebut, suka saya di sini mengingatkan diri saya dan kita sesama agama yang mengamalkan satu ibadah yang tidak ada tolok bandingnya ataupun tidak berubah sama sekali walaupun ribuan tahun, 1442 tahun hari ini, waktu ini, zaman ini, tahun ini, yang mana tak ada orang sembahyang solat subuh 4 rakaat, zuhur 2 rakaat, semua sama. Subuh mesti 2 rakaat, zuhur mesti 4 rakaat, asar mesti 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Dan setengah mazhab lebih dari itu lagi diwajibkan. Witir itu diwajibkan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus bagaimana ibadah yang telah pun ditetapkan, khususnya kiraan rakaatnya, tetapi tidak diajar harus bagaimana mendapat nikmat ibadah tersebut seperti yang berbahagia Datuk Dr. Hasan Ali maksudkan tadi, yang mana nikmat tersebut kita dapat harus bagaimana mendapatkan ia seperti mana Nabi SAW solat, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum solat, ya, para tabi'in, para wali Allah, salafus salih dan ulama-ulama muktabar mengamalkan perkara tersebut seperti mana diamalkan oleh Nabi. Nikmatnya seperti mana nikmatnya Nabi SAW di dalam solat, yang mana disentuh oleh Nabi sendiri di dalam hadis arba'in, hadis kedua. Hadis itu panjang, ya, yang mana Jibril datang dan bertemu dengan Nabi, ditanya mahwal ihsan.
Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang ini yang disebutkan ruh ibadah tersebut. Apa dia ihsan? Sehingga di hujung hadis itu menyatakan Nabi tanya kepada Jibril, yang mana yang menyoal itu lebih tahu. Maknanya Nabi itu sendiri pun dah tahu, tetapi dibahaskan di dalam satu perjumpaan yang mana sahabat-sahabat pun ada bersama Nabi, maka mereka pun mendapat ruh ibadah tersebut, bahawa ihsan itu ialah apabila kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah khususnya di dalam solat itu, ketahuilah bahawa Allah melihat kita. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau tak mampu kita melihat Allah, sesungguhnya Allah tu melihat kita. Maknanya kalau kita beribadah tak mampu kita melihat Allah dengan hati qalbun salim, dengan nur ibadah tersebut yang mana tembus dia, ruh ibadah tersebut tembus sehingga dapat melihat. Tetapi kita tidak mampu kerana hati kita dihijab oleh bermacam-macam kelemahan dan kesilapan kita. Kita sebut bahasa kasarnya dosa lah, maka tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah terima ibadah kita dalam keadaan kita tahu Allah melihat ibadah kita. Sebab itu dalam ibadah tersebut mestilah dengan tertib, membacanya dengan tertil, membaca dengan faham maknanya. Maknanya ibadah tersebut bukanlah seperti mana orang beribadah terkejar-kejar contohnya, maka tidak akan mendapat nikmat tersebut. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana sejuk perutnya, hatinya, jiwanya di dalam solat. Maknanya nikmatnya ibadah solat tersebut. Jadi ini yang diajar oleh Nabi, yang Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah, ibadahlah seperti mana aku ibadah. Solatlah seperti mana aku solat. Maknanya yang pertama ialah untuk melakukan ibadah supaya kita tidak lari daripada sunnah Nabi SAW, ialah sabar ketika mana melakukan ibadah tersebut, solat tersebut. Tertib membacanya, tertib melakukannya, Jangan, kalau boleh, janganlah kita ingat walau sedetik hal-hal dunia ini, mana tinggalkan ketika mana Allahu Akbar, putuskan hubungan hati jiwa kita dengan dunia. Maka insya-Allah kita akan mendapat nikmatnya. Itu yang diajar oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, cantiklah tuan-tuan. Betul-betul lah. Malam ni kombinasi tuan-tuan Kombinasi ni cukup ngam lah tuan-tuan Kita ada orang di Sabah, kita ada orang di Sarawak, kita ada orang di Semenanjung, tuan-tuan dan puan, yang membincangkan satu perkara, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Perkara ini tidak berlakunya kepada hanya Sabah saja, tidak berlaku kepada Semenanjung saja, tidak berlaku kepada orang Amerika saja, tidak berlaku kepada Eropah saja. Yang kita bincang ni tuan-tuan, kesejagatan Islam itu. Hebatnya tuan-tuan dan puan. Macam tadi disebutkan tuan-tuan, ruh ibadah. Macam mana ruh ibadah. Tuan-tuan, 1442 tahun sampai hari ini very much intact. Sudah tentulah tuan-tuan, keikhlasan ada di dalamnya, kejujuran ada di dalamnya, istiqamah ada di dalamnya, dan berbagai-bagai yang lagi, tuan-tuan dan puan. Saya nak pergi kepada Abdul Rahman dia macam dia yang seronoknya kita melakukan ibadah ni sampai timbul hubbul ibadah. Di mana seronok, rasa cinta sangat pada ibadah. Dan hari-hari terasa. Saya sebut di tuan-tuan dan puan, minta maaf lah tuan-tuan dan puan. Ada tak kita merasakan kasih, cinta, sayang, ambil salat lah. Cinta tak kita kepada salat? Kasih tak kita kepada salat? Sayang tak kita kepada salat? Ini yang disebut awal-awal oleh Abdul Rahman tadi. Yang kedua tuan-tuan, kita ada merindukan tak? Menunggu-nunggu tak? Rindu bila datangnya subuh. Rindu bila datangnya zuhur. Rindu bila datangnya asar. Rindu bila datangnya tuan-tuan aku nak menyumbang kepada fakir miskin. Rindu bila datangnya list untuk aku menyumbang kepada madrasah, kepada ma'atafiz, kepada orang miskin yang disebut Ustazah tadi tuan-tuan, di tempat yang dia pergi tuan-tuan, bocor tuan-tuan. Bila lagi aku nak ditemukan dengan orang-orang yang macam ini? Aku rindu nak bertemu dengan manusia-manusia yang seperti ini.
Jadi atas nama kerinduan, atas nama hubbul ibadah tadi, macam mana agaknya ya? Ada macam mana kalau misalnya disebutkan begitu kepada kita, kepada saya, kepada Abdul Rahman ya? Ada tak kita termasuk dalam golongan itu? Orang yang merindu-rindukan ibadah. Orang yang menunggu-nunggu ibadah. Habis sembahyang, misal kata habis sembahyang tuan-tuan, tak terus lipat, terus meninggalkan, tak sempat nak doa pun. Tapi tuan-tuan, dia tunggu sekejap. Ada orang nak jumpa pun tunggu sekejap. Aku nak jumpa Allah ni lebih afdal daripada nak jumpa kamu. Aku nak jumpa Allah ni agenda yang utama dalam hidup aku. Bukan nak jumpa kamu. Aku nak projek Allah ni lebih utama daripada aku. Bukan projek yang harganya 30 juta itu. Jadi macam mana Abdul Rahman dalam pengalaman hidup Abdul Rahman yang muda ini, yang orang profesional. Abdul Rahman ni tuan-tuan professional trainers, professional motivators, dan dia tuan-tuan seorang engineer. Sebenarnya seorang engineer, full-fledged engineer. Sila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Masya Allah, hebat soalannya. Kalau kita cerita pasal ibadah, kan saya ada kongsikan tadi, it's a lifestyle. Kan kita nak melakukan sesuatu sebagai lifestyle. Kalau lifestyle kita, contohnya kita pergi gym, kan kita nanti nak pergi gym tu, kan. It's a lifestyle. Kalau kita suka main basikal, kan sekarang ni trending semua main basikal, malam, pagi, siang, petang semua main basikal. You are looking forward untuk main basikal, kan. Maksudnya it's a lifestyle that you love to do. Okay, di sini saya nak kongsikan, kita nak kongsikan bersama-sama macam mana, apakah langkah-langkah, dia ada 3 langkah untuk kita start a new lifestyle, to explore a new lifestyle. In this context, kita nak cerita pasal macam mana kita nak start daripada kurangnya ibadah, gersangnya ibadah kepada nak memperbanyakkan ibadah. Daripada kurangnya solat, nak banyak solat. Nak daripada kurangnya sedekah, nak banyakkan sedekah. Daripada tak sembahyang solat duha, pada solat duha. So, what is the step? Apakah langkah-langkah? Ada 3 langkah. In order for us, sama-sama kita untuk to create a new lifestyle. Pada siapa, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi, dan saya doakan dengan kebaikan dan takdir-takdir yang baik sekalian. Pada penonton-penonton, netizen sekalian, boleh komen kat bawah apakah 3 langkah yang saya akan ceritakan ni. Okay, langkah pertama, insyaAllah, tulis insyaAllah. Langkah pertama, to create a new lifestyle, kita kena bermula, kan. Ada permulaan yang kita kena buat. Kan, pertama sekali adalah permulaan. Ibadah biasa buat, tidak ada cara lain dengan memaksa diri sendiri untuk buat. Masya Allah. Kita kena paksa diri sendiri. Ibadah nak mendekatkan diri dengan Allah, kita kena paksa. Kalau kita tak biasa solat subuh, kita kena paksa solat subuh. Tak akan tiba-tiba, tak ada planning, tak ada dalam otak sebelum tidur nak fikir nak solat subuh pun, tiba-tiba nak, benda tu tak akan berlaku macam tu. Kita kena set intention, niat kita kena, esok kena solat subuh, cun on time. Kita kena mula. So Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang maksudnya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ke jalan kami, nescaya kami akan guide ke jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar beserta orang-orang yang baik. Masya Allah. Kalau kita ada niat untuk jadi baik, untuk buat satu lifestyle yang baru, insya-Allah Allah akan tolong kita. Masya Allah. Ini kena yakin. Ini kena yakin. You just take my word. Moga-moga ada kebaikan. Kan? Tapi bila kita ada niat yang baik, Allah akan tolong kita untuk start. Kan? That is just how the world works. Allah akan tolong kita. That is yang pertama, permulaan. Yang kedua adalah kena ada ulangan. Ini yang kedua. Tulis bawah tu, komen, tulis. Yang kedua adalah apa? Kita kena buat ulangan. We need repetition. Okay. Memanglah pada hari pertama memang sakit untuk kita start. Memang sakit. Kan, memang sakit. Memang kita tak dapat menafikan kalau kita paksakan ibadah memang sakit.
But remember, hari pertama sakit, hari kedua sakit, hari ketujuh maybe ada kurang sikit sakit dia. Tapi saya syorkan, kita kongsikan sama-sama sini, make it a point untuk kita buat satu resolution yang kita akan buat ni for 40 days straight, whatever it is. Kan contohnya kita nak pergi, kita nak baca Quran kan, selembar sehari contohnya. Make it sebulan tu, 40 days kita buat religiously for 40 days. Ada dia punya scientific reasoning behind that, yang apabila 40 hari it is created as a new lifestyle. Baik, itulah ulangan. Baik. Tak cukup setakat ulangan. Okay, repetition tak cukup. Yang ketiga. Okay, yang ketiga yang mesti kita kena ada adalah apabila kita dah ulang sesuatu, kita kena cari faedah daripada melakukan sesuatu itu. Kita mesti cari tu. Contohnya, kalau aku baca Quran, apakah faedah yang aku akan dapat? Sebab tu, contohnya bersedekah kan, hadis qudsi, anfik ilai alai. Anak Adam, infak dulu di jalanku, maka akan aku berikan kepadamu. So, maksudnya kita tahu that itu adalah ganjaran yang Allah telah janjikan. Kan? Naturally, manusia suka pada janji. Kan? Mana-mana kita pergi manifesto ke apa benda, benda pertama yang dia bagi tahu adalah janji-janji. Ini janji yang benar ni. Janji yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan kepada kita, masya-Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita. Sebab tu dalam banyak hadis ada fadail amal, fadilat amal. Untuk kita baca supaya kita ada motivation untuk melakukan sesuatu. Ada banyak amalan soleh yang kita kena cari apakah fadilat yang kita akan dapat. Sebab naturally manusia suka pada janji-janji. Janji Allah, kalau aku buat ni, apa aku akan dapat. So, bagi contoh yang lain pula kan. Contohnya kita nak memperbanyakkan doa kita. Banyakkan doa kepada orang lain. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, yang mengatakan sesiapa yang mendoakan saudaranya, maka di atas kepalanya ada satu malaikat yang mengatakan wala kamithlu. Maka kau akan dapat yang sama, maka kau akan dapat yang sama. Maksud di sini, apabila kita tahu that itu adalah ganjarannya, kita akan banyak lagi untuk mendoakan orang lain. Yang sebenarnya apabila kita mendoakan kejayaan dan sebagai Allah tambah lagi nikmat-nikmat kepada orang itu, maka sebenarnya kita mendoakan diri sendiri. Pada masa yang sama kita sterilkan hati kita untuk bersangka baik dengan orang dan berbahagia dengan apa yang orang dapat. Masya Allah. Contoh duha lagi. Kan? Apakah ganjaran-ganjaran yang akan dapat? Nabi SAW menjanjikan, hai anak Adam, rukuk 4 rakaat di awal pagi. Maka akan penuhi segala hajatmu. Masya Allah. Itu solat duha 4 rakaat. Masya Allah. Kalau kita tahu fadilat yang kita akan dapat, maka I believe yang kita akan motivated untuk buat sesuatu. Sebab kalau kita tak cari yang ketiga ni, iaitu kebaikan ataupun manfaat yang kita akan dapat, kita buat, kita start. Baru satu tadi, step pertama, kita buat ulangan ke-40 kali. Boleh jadi ke hari yang ke-41 aku tak nak buat lagi lah, aku tak dapat pun rasa apa-apa daripada buat benda ni. Kita tak dapat rasa faedahnya. Faedah yang paling rendah yang kita kena cari adalah sebenarnya at least kita rasa tenang buat tu. Cukuplah setakat tu, oh aku tenang lah buat ni, aku lebih happy lah, kerja aku lebih mudah lah, rezeki aku mudah je. Kan kereta sepatutnya rosak, tak rosak lah hari ni, tiba-tiba ada orang bagi makanan dengan aku. So, benda itulah fadilat yang kita kena rasa. Kita kena cari. Banyak hadis buku fadilat amal yang kita boleh baca ni. Ada banyak ibadah, ada fadilat amal, masya-Allah. Itulah penting. In order for semua kita, termasuk saya sendiri, sama-sama kita kena cari. To create a new lifestyle, kena ada 3 step. Yang pertama kena mula, yang kedua ada ulangan, yang ketiga ada kena cari faedah. Hadis-hadis Nabi SAW banyak menceritakan fadilat melakukan ibadah, masya-Allah. InsyaAllah saya serahkan kembali kepada ayah anda. Alhamdulillah. Tuan-tuan 3 perkara nak memulakan satu bentuk lifestyle. Lifestyle yang baru, lifestyle yang hampir kepada Allah, yang lifestyle yang dibuat, tuan-tuan, kalau kita rangkumkan pun apa yang disebutkan itu ada kepada package
yang disebut oleh Ustazah tadi. Pakej kehidupan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah pusing mana pun, cara mana pun, sama ada 3 ke step, sama ada 5 step ke, 10 step ke, saya yakin semuanya merangkumi satu pakej. Pakej yang bertahan 1442 tahun, tuan-tuan. Pakej Hasan Ali 1 hari pun tak tahan, tuan-tuan dan puan. Ini 1442 tahun. Saya nak pergi kepada Ustazah ya. Tentang kita nak melakukan ibadah ni, gersang ibadah ni. Gersang ibadah membawa padah. Gersangnya ibadah ni. Dan kebanyakan bila kita baca tulisan-tulisan, boleh dirangkumi kenapa dia gersang. Kenapa berat sangat nak ulur RM1 tu. Kenapa misalnya berat sangat nak bangun pagi. Kenapa beratkan nak memulakan satu permulaan yang disebut oleh Abdul Rahman tadi? Kenapa berat sangat nak istiqamah? Kenapa berapa sebab sekarang nak buat repetition itu? Kenapa berat? Ulama-ulama menyebutkan antara yang besar ialah tentang perkara yang disebut sebagai hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Macam mana Ustazah Hayal? Itu menjadi penghambat dia kepada kita nak beramal, nak beribadah sungguh-sungguh sebelum malakal maut datang bertemu dengan kita dan mencabut nyawa kita nanti. Hambatan dunia ni, hubbud dunya wa karahiyatul maut tadi tu. Sila Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya-Allah, Allahu akbar. Terkedu sekejap Datuk, masya-Allah, sebab rasa macam subhanallah, kita sebut gersang ibadah membawa padah. Dan Datuk bukanlah sesuai untuk ditanyakan kepada saya, tapi sebenarnya kita bertanya kepada diri kita sendiri semua, kenapa macam gersang, macam susah sangat kita nak buat ibadah ni. Bagi saya, masya-Allah, kerana tak kenal maka tak cinta. Kan? Tak kenal maka tak cinta. Bila sudah cinta, ni anak murid masjid gelak kalau Ustazah cakap ni. Tahi kucing pun rasa coklat dah tu. Kan, bila sudah cinta. Masalahnya kita ni tak kenal siapa Tuhan kita yang menjanjikan seperti yang disebutkan tadi. Kita kalau Ustazah Muzayyanah janji, siapa boleh jawab soalan macam ni? Saya bagi RM10. Alah Ustazah tu bohong, cakap je. Berjanji masa gembira. Kan orang tengah sokong kita, beria-ria, tengah gembira. Nanti bila orang tagih, lupa belaka dah. Adakah aku janji macam tu? Sebab masa dia gembira tu, dia berjanji tu. Yang Saidina Ali marah. Kalau nak berjanji, jangan masa gembira. Sebab biasanya kita akan terlupa akan janji-janji manis kita. Tapi bila kita kenal Allah, innaka la tukhliful mi'ad, janji Allah tu tidak ada satu pun yang tidak terlaksana dan dimungkiri. Kalau kita rasa macam bohonglah Allah ni, kita dah buat macam-macam, kenapa doa tidak dikabulkan, kenapa kita tak dapat apa yang kita minta. Ingat, dunia ini hanya sementara, wajib untuk kita yang hidup ni akan mati. Semua kita on the way nak mati. Kalau kita kata umur kita dah 70 tahun, atau umur kita 90 tahun, 19 tahun, semua kita pasti mati. Maka lama mana pun kita hidup, sebenarnya hanyalah sementara. Bahkan macam sekerdipan mata sahaja kehidupan di akhirat. Jadi para sahabat, matlamat utama dia seperti yang selalu disebutkan oleh Nabi SAW, bukanlah kehidupan sementara di dunia ni, tapi abadan abada punya kehidupan. So tak dapat kat dunia, kita tak nak sengsara terus daripada dunia sampai akhirat. Jadi mereka memujuk, kalaulah ya Allah kita dah kerja bagai nak rak tapi tak dapat apa-apa, jangan tinggal ibadah, jangan menjauh dengan Allah. Kita takut ni diuji dengan nikmat, makin banyak nikmat, makin kita jauh dengan Allah. Terkadang Allah tu maha tahu, bukan terkadang, memang Allah maha tahu siapa kita. Kenapa Allah uji kita dengan demikian? Kan diberinya kita susah, diberinya kita Macam mana? Bila kita makin mendekat dengan Allah, insya-Allah tidak ada gersangnya ibadah sebab tiap helaan nafas kita ada Allah. Senang pun kita mencari Allah, susah pun kita mencari Allah. Jadi bila kita sebutkan macam ni, tak kenal maka tak cinta, kita tak kenal siapa Allah. Kita tak kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi Datuk sebutkan, orang yang tidak mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun memandang sebaik-baik manusia Muhammad ini.
Jadi kita yang mengaku di lisan sebut selawat, marhaban kan main lagi, tapi kita tak tahu siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah apabila dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau ini adalah anak pembesar Bani Mushtalik yang duduk dalam istana yang mewah. Tapi bila bersama dengan Nabi SAW dalam rumah yang sangat sederhana, dia pelik dengan perasaan dia kenapa dulu duduk di istana besar tak punya ketenangan jiwa yang macam tu. Sebab dia tengok kehidupan Rasulullah, setiap bicaranya adalah ibadah, setiap tindakannya adalah ibadah. Lalu orang di sekelilingnya tertarik untuk mengikut Nabi SAW. Jadi kita rasa cemburu bila tengok macam ni. Kita tak dapat bersama-sama dengan Rasulullah. Kita jauh dengan Rasulullah. Tapi cerita-ceritanya kat mana kita nak dapat? Pergilah free of charge Masjid Surau. Ni kuliah yang ke-182 tiap malam tak minta yuran apa pun, Masya Allah. Kenapa kita duk cari kan 7 hari mencintaimu sampai 2 juta penonton. Tapi kalau Masjid Surau paling sikit penonton. Sebab apa? Sebab masa itulah orang tarik selimut. Mudah-mudahan mereka sembahyang subuh taklah teruk sangat. Tapi yang tak sembahyang subuh langsung masih dalam selimut, mu nak mendakwa dirimu beribadah macam mana? Kalau kita sentiasa layu, lesu, sebab sebenarnya kita tak paksa diri kita untuk mengenal siapa pencipta kita. Siapa yang kita nak follow rapat-rapat masuk dalam syurga pegang panji, mana umatku. Tapi kita tak kenal beliau ni. So kita kena cari kan, kalau artis kahwin cerai anak berapa orang semua kita tahu. Tapi kita punya Masya Allah yang nak Allah suruh cari siapa contoh-contoh tauladan kita buat tak tahu. Maka saya pohon dengan sangat semua kita menyeru tolong minta bantuan Allah untuk kita kekal istiqamah dalam kebaikan. Tak lain tak bukan, tolong cari ilmu, siapa pun kita. Cari ilmu. Ilmu Allah luas. Quran tu tak ada satu titik pun salah. Saya selalu cakap, saya terkesan dengan satu artikel yang saya pernah baca, Datuk. Seorang penulis buku, saya antara orang penulis buku, kalau buku-buku yang kita tulis ini menjadikan manusia lupa untuk membaca Al-Quran kerana asyik dengan tulisan penulis, baca buku penulis yang hebat ni. Contohlah Datuk, saya bagi semua orang satu dunia ni baca buku Ustazah Muzayyanah. Tapi mereka tinggalkan Quran. Kamu seorang penulis yang gagal. Jadi kita bukan nak suruh orang tunduk pada kita, tapi kita nak suruh orang tunduk pada Allah. Kita bercakap nak ajak orang tunduk pada Allah. Supaya bila orang tunduk pada Allah, dia akan banyak zikrul maut. Inilah yang akan membunuh hubbud dunia. Cinta kepada dunia. InsyaAllah. Amin. Allah. Cantik betul. Cantik tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, Ustazah Muzayyanah menerangkan, kita mesti kenal. Mesti kenal. Tak kenal maka tak cinta. Kenal Allah, kenal Rasul. Kenal Allah, kenal Rasul. Kenal Allah, kenal Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak boleh lekang, tuan-tuan. Tak boleh lekang. Cannot be separated. Inseparable, tuan-tuan. Dua komponen itu, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan, kita rehat sebentar. Selepas rehat ni, saya rasa kita ada masa 2 minit seorang, 2 minit seorang saja, tuan-tuan. Lepas tu, insyaAllah, kita akan tamatkan sekitar dalam pukul 10.40 begitu, insyaAllah kita akan tamatkan. Sila sekarang kita rehat. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dapatkan madu tualang asli keluaran Kuatmed Sdn Bhd yang dijamin 100% asli dan memang berkualiti. Kepada anda semua, jangan tunggu-tunggu lagi. Order sekarang dengan WhatsApp kepada nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, kita mula lagi. Sikit lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Sebelum tu tuan-tuan, tolong like and share. Tuan-tuan tengok ya perbincangan pada malam ini tuan-tuan. Perbincangan malam ini seolah-olah kita menghadap cermin tuan-tuan. Tuan-tuan mencerminkan diri tuan-tuan. Apa yang disebut, tiap-tiap orang ni disebut, kalau tuan-tuan dapat singkap satu persatu, tarik satu persatu. Banyak tips-tips tuan-tuan, banyak tips. Daripada Abdul Rahman, permulaan memulakannya, repeat. Tengok resultnya, apa fadilatnya, apa hikmatnya Allah tuan-tuan. Tengok pula Ustazah Muzayanah tuan-tuan. 1, 2, 3, 4. Kenal Allah, kenal Rasul. Cara nak kenal Allah, cara nak kenal Rasul. Apa kaitannya dengan ibadah harian, apa kaitan Allah. Tengok pula kita tuan-tuan dengan saya rasa pakaian yang paling hebat yang pernah saya tengok ahli panel malam ni tuan-tuan, Ustaz Azmi lah. Oh, tengok dengan gaya tuan-tuan. Ini macam Maharaja Manchuria tuan-tuan Hebat betul. Dengan dia punya tengkolok, dengan dia punya gaya ni. Boleh saya pinjam ke bila-bila nak ambil gambar sikit macam mana ke? Boleh. Okey, tuan-tuan yang saya muliakan sekalian like and share, tolong like and share tuan-tuan. Tak dapat bancuhan dari segi ilmu, bancuhan dengan pengalaman, apalagi pengalaman Ustaz Azmi nanti dia nak cerita. Saya nak tanya soalan itu berkaitan dengan itu, ibadah yang berkaitan dengan apa yang dilakukannya tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan cuba bayang, package yang disebutkan, package kehidupan seorang Muslim, package kehidupan seorang yang beriman, package kehidupan seorang yang bertakwa, yang macam yang disebutkan tuan-tuan, macam dialog antara Nabi dengan Jibril alaihissalam. Tuan-tuan dan puan, jadi kita share, tolong. Tuan-tuan punya tugas, pendek, kecil, sikit aja. Petik aja. Like and share. And kalau boleh tag kawan-kawan kita. Gunakan komen tuan-tuan. Tag, bagi tahu dia. Ada program ini dah 180 malam. Jangan 180 malam ni tuan-tuan, satu malam pun mata kita tidak mengimbasi program ini tuan-tuan. Aduh, tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan dan puan, yang saya ingin memaklumkan seluruh masalah ni kita bercerita ni tuan-tuan dan puan selama 182 malam ni, kebanyakan almost 60 to 70% talking about family. Kita cerita tentang keluarga sebab lesunya ialah keluarga, layunya ialah keluarga, sempang perenangnya ialah keluarga, bercerainya ialah keluarga, bermusuh-musuhan antara adik-beradik ialah keluarga. Tuan-tuan dan puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, anak tak nak pergi sekolah ialah keluarga, anak tuang tuition ialah keluarga, anak hidup gam ialah keluarga, anak mati 8 orang sekali mati tuan-tuan dengan basikal lajaknya di Johor pun berkaitan dengan keluarga. Pukul 3 pagi tuan-tuan, pukul 3 pagi mati 8 orang on the spot mati tuan-tuan dan puan. Inilah tuan-tuan dan puan. Apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan, kita cuba nak cari satu jalan, nak bagi tips kepada ibu bapa dan sebagainya. Secara bulanan kita akan mengadakan namanya Wacana Qurrata Ayun. Wacana Qurrata Ayun. Apa dia Qurrata Ayun? Menyejukkan pandangan, menyejukkan hati, menyejukkan jiwa melihat anak, melihat suami, melihat isteri yang masuk dalam individu Qurrata Ayun itu. Tuan-tuan dan puan, kita akan mengadakan insya-Allah secara bulanan kalau kita dapat. Yang pertama ni pada 3 hari bulan Oktober. 3 hari bulan Oktober ialah hari Sabtu. Pukul 9 sampai pukul 12.30 begitu. Secara online tuan-tuan. Duduk di rumah saja. Duduk di dapur boleh. Duduk ruang tamu boleh. Duduk di ruang keluarga pun boleh. Duduk sambil baring-baring pun boleh. Sambil berbaring-baring dengan suami. Suami berbaring dengan isteri pun boleh. Tak ada masalah tuan-tuan. Tak perlu pergi dewan. Tak perlu pergi hotel. Tak perlu pergi seminar room. Tak perlu pergi mana-mana pun. Duduk di rumah. Sebab kita lakukan secara online, live online tuan-tuan dan puan. Jadi antaranya ada 2 orang nanti teman-teman ni pun kita buat bulanan tuan-tuan. Jadi teman-teman ini akan kita libatkan insya-Allah. Ustaz Azminya, Ustazah Muzayanahnya, Abdul Rahmannya dan ramai lagi akan terlibat. Sebab ini bulanan tuan-tuan dan puan. Kali ini permulaannya ialah saya bersama dengan Dr. Mazita. Dr. Mazita Ahmad, tuan-tuan dan puan, seorang pakar psikologi
pakar kaunseling, seorang pakar dalam bidang kekeluargaan, pakar dalam bidang perkahwinan dan perceraian, pakar dalam bidang anak-anak, mendidik anak-anak dan sebagainya, bersama dengan saya pada 3 hari bulan Oktober, hari Sabtu, pukul 9 hingga pukul 12.30 tengah hari. Tuan-tuan dan puan, ini dibuat semata-mata antaranya kita nak memungut dana. Untuk apa? Untuk bangunkan Anjung Husnul Khatimah. Bangunkan Anjung. Tuan-tuan masuk, bayar sikit, bukan yuran pengendalian, bukan yuran profesional, tapi adalah sumbangan kepada Anjung Husnul Khatimah yang akan dibangunkan. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan bagikan dalam sumbangan tu nanti sebagai dia punya door gift-nya, ada 2 nanti tuan-tuan buku yang saya ada e-book. Buku yang e-book tuan-tuan kita akan bekalkan kepada mereka insya-Allah. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan mendaftar, mudah saja mendaftar. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan malam ini pun live ni, tuan-tuan boleh tengok pergi, tuan-tuan ada poster kita dalam live ni pun ada, dalam komen itu pun ada link dia. Di komen tu tuan-tuan, di komen tu ada link dia, kemudian tu dalam poster kita pun see more. Tuan-tuan akan tengok semua butir-butir mengenai wacana Qurrata A'yun yang kita nak bincang. Tajuknya ialah pendidikan keibubapaan parenting, .2, jangan sesal kemudian. Jangan sesal kemudian. Apa menyesalnya? Ikut tadi ilmu tadi sebut. Tadi ilmu. Saya sebut ilmu kena ada ilmu. Ilmu didik anak. Ilmu kesuamian. Ilmu keisterian. Ilmu kekeluargaan. Kalau tak ada ilmu tu tuan-tuan puan, susah untuk mengendalikan. Walaupun unit keluarga sekecil mana pun tanpa ilmu, sukar untuk digerakkan tuan-tuan puan. Jadi mendaftar tuan-tuan sila. Kita nak menyumbang kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah. Jangan tuan-tuan akan tengok nombor telefon ni, boleh call nombor telefon ni insya-Allah. Yang akhirnya tuan-tuan saya ingin menyebutkan, besok pagi jangan lupa tuan-tuan pukul 7 besok. 7 nama programnya ialah Titisan Embun Pagi, besok hari yang ke-183. Pagi yang 183 dan malam besok pun 9 suku macam ini tuan-tuan, 9 suku macam ini. Kita bertemu lagi dengan ahli panel yang lain, dengan tajuk yang lain. Tuan-tuan dan puan, malam yang ke-183 pada malam besok insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang berhati sekalian, jangan lupa tuan-tuan kita jumpa nanti 3 hari bulan Oktober. 3 hari bulan Oktober. Tapi malam ni, tuan-tuan boleh pergi kepada komen. Dalam komen itu tuan-tuan, ada link dia. Tuan-tuan pergi kepada poster, dalam poster itu pun ada link dia. Jadi mudahlah tuan-tuan dan puan insya-Allah. Tak ada masalah. Jadi saya nak mengakhirkannya 1 orang 2 minit. Saya nak pergi kepada Ustaz Azmi ni, masya-Allah tuan-tuan. Nantilah saya nak pergi ke Sabah juga ni insya-Allah. Nak singgah di Kota Belud. Saya nak pergi kepada homestay yang sama dan saya nak pinjam baju yang sama. Insya-Allah. Ustaz, tadi Ustaz Muzayana kata, kita jangan sempitkan ibadah ni hanya merangkumi puasa, sembahyang, zakat, haji, itu saja. Ibadah ini dalam konteks yang menyeluruh, yang besar. Salah satu ibadah yang tak ditekankan sangat. Saya di sekolah menengah tak ditekankan. Sampai universiti tak ditekankan. Buat master's degree memanglah orang KP itu nak tekankan ya. Masuk buat PhD pun tak ditekankan. Sampai balik bekerja pun tak ditekankan. Apa dia? Dakwah tuan-tuan, dakwah tak ditekankan. Akhirnya tuan-tuan, tak ramailah seorang-seorang lah agaknya Ustaz Azmi. Naik perahu tuan-tuan, bermalam di perahu, bersenja di perahu. Masuk pedalaman-pedalaman tuan-tuan. Tengok Ustazah Muzayana menyebutkan, pergi tengok. Antara ceramahnya tuan-tuan, ada masa yang terlapang, tersenggang, pergi tengok. Macam mana bocor-bocor. Allah bocor-bocor tuan-tuan. Tak solat. Bocor-bocor telkong lagu mana nak basuh telkong ni, ayah nak cari mana. Tak salat dalam tak salat. Quran tak baca. Allah tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan. Inilah discovery yang kita dapat. And very heartbreaking tuan-tuan. Discovery ini kalau tuan-tuan tengok. Jadi kalau kita dengar cerita sikit daripada Ustaz Azmi tuan-tuan untuk memberitahu kita bahawa dakwah ini adalah tugas semua. Bukan tugas imam, bukan tugas Bilal, bukan tugas orang balik Azhar, bukan tugas orang balik Yaman, bukan tugas orang balik Hadramaut, bukan tugas orang balik yang lulus UKM, yang lulus USM, yang mana-mana pun. Tapi tugas semua tuan-tuan. Tugas semua untuk menjalankan tugas. Dan tugas ini sedang dipikul tuan-tuan oleh seorang insan namanya Ustaz Azmi Suhaili. Sila Ustaz. Baik.
Tak dengar ni. Alah. Saya rasa mungkin dia punya mic tu tak. Bacaan Ustaz tak dengar Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan faqala innani minal muslimin." Tak ada kata Allah Subhanahu, benarlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada sebaik-baik perkataan dan ucapan seruan adalah ucapan orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya perintah itu bukanlah hanya kepada ustaz sahaja, imam sahaja, ulama sahaja. Maknanya kalau kita mahukan satu ucapan yang besar pahala dan ganjarannya, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia kepada Allah dan Rasul. Umpamanya seorang muazzin yang melaunkan azan, marilah solat, marilah solat, marilah menuju kejayaan. Saya di sini di Sabah tahun yang ke-12 masukkan yang ke-13. Nak kira berapa ramai yang masuk Islam tak terkira. Sebab kalau yang masuk Islam ni, yang mengucap syahadah ni, kalau boleh dikira dengan jari, tetapi ramai lagi ya, bila kita cakap berdakwah dan menyeru manusia kepada Allah dan Rasul, mungkin dia juga seorang Muslim, mungkin dia juga seorang Islam, tetapi kalau tak solat, yang disebut tadi gersang ibadah, meninggalkan ibadah solat, meninggalkan ibadah puasa, meninggalkan segala ibadah Islam, tetapi tidak mengamalkan Islam, tidak mengamalkan syariat, tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, milah cara hidup, milah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan gersang lagi, bukan dahaga lagi. Tak tahu nak cakap apa di sana besok, dahaganya berkali-kali ganda lagi. Kerana apa sahaja yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk oleh Nabi untuk kita menggapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengumpul segala ganjaran pahala tersebut untuk dibeli, ditukar ganti, iaitu tiket ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kerja dakwah ini, ibadah sebagai satu ibadah yang besar dan luas ini perlu dilakukan oleh semua orang. Bukan imam, bukan ustaz, bukan orang yang berkedudukan dan sebagainya, tapi semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maknanya semua manusia itu kena berada di gelanggang dakwah. Even di rumah sekalipun, kalau nak mendapatkan ganjaran dan pahala, hanya menyuruh sahaja anak-anak ataupun yang ada di rumah tu tak solat, tak beribadah, kita kata jom kita buat ibadah ni. Allah ganti dengan pahala, Allah ganti dengan syurga, Allah ganti dengan rahmat dan kasih sayangnya. Sebab gelap. Ceritanya kalau nak cerita di Sabah ni, Masya Allah, zulumat dia, kan? Bagi mereka-mereka ni yang tak nampak cahaya ni, hari ni kita datang dengan kasih sayang, kita share. Bila kita share perkara-perkara sunnah, perkara-perkara yang mendatangkan didengar dengan bahagia, dengan damai, hatinya damai mendengar kisah-kisah Nabi, ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah perjuangan Nabi dan sahabat, kisah-kisah perjuangan para salafus salih, para pendakwah. Maka mereka akan terkesima bila mendengar kisah-kisah kerja-kerja dakwah ni. Dan mereka sebenarnya mereka suka bila kita datang, bila kita santuni mereka dengan lemah lembut, ya, maka mereka akan rasa sesuatu yang bahagia, damai. Ya. Bab kata satu bait lagu yang menyebut tentang apabila lari kita daripada rahmat, lari kita daripada pahala, maksudnya gersang kita daripada rahmat Allah, ganjaran Allah tersebut, maka tenggelamlah cahaya tersebut. Ya, gelap gelitalah dia. Hanya yang kita perlu pohon ialah banyakkan istighfar,
dan banyakkan minta maaf daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata baik lagu tersebut? Bagai dunia gelap gelita, umpama surya ditelan purnama, Tuhan kabulkan doa harapan agar kedamaian kembali semula. Mana kita harapkan kedamaian, tenang hati, sejahtera jiwa, qalbun salim tadi itu. Apabila kita mengajak manusia kepada Allah dan Rasul. Sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman pahit di sini. Sebab kata Datuk Hasan Ali tadi, memang biasa bermalam di bot, bermalam di laut, di lambung ombak setinggi berapa 15 kaki, 5 meter. Dah jadi alah bisa Tegal biasa. Kita pergi berdakwah, orang keluar parang pun ada. Kita datang kampung, orang buat tak tahu pun ada. Jadi ini semua jadi rencah dan jadi kita punya makanan supaya Allah campakkan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita dan kepada orang yang kita menyampaikan agama dan sunnah dan amalan tersebut. Sebab itu dia punya package dia untuk akhirnya, package-nya ialah istiqamah. Itu package dia. Maknanya kalau kita melakukan perkara yang sedikit tadi, berkata Ustazah dan juga Ustaz Afzalur Rahman tadi, biar benda itu sedikit tapi kita lakukan selalu. Sebab apa? Kata Nabi, innallaha yuhibbul abdu idza amila amalan ayyan tiqunahu. Allah Subhanahu Wa Taala itu suka, sesungguhnya dia suka. Dia suka, dia kasih kepada hamba-Nya yang apabila melakukan suatu amalan itu, sedikit tetapi tekun. Itu yang saya mengajak kepada semua. Hari ini kita kena beri sesuatu yang terbaik pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata Datuk Hasan Ali tadi, maka kita kena bantu untuk membangunkan agama, kepentingan agama, mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit tetapi kita lalu supaya mendapat rahmat Allah, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, terima kasih. Terima kasih Ustaz, terima kasih, masya-Allah. Okey, kita pergi pada Afzalur Rahman . Kita nak kaitkan tentang besok kita mati, 4 soalan akan ditanyakan kepada kita. Tapi yang saya nak pergi satu je, yang mula-mula ditanya. Wa an umrihi fima afna. Macam mana kamu gunakan umur kamu daripada kamu lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua bangka macam saya ni, macam mana kamu gunakan umur kamu dalam konteks beribadah kepada Allah dalam masa 2 minit. Afzalur Rahman, sila. Masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, netizen yang saya sayangi dan saya doakan dengan takdir baik sekalian. Buat ibadah satu benda yang wajib kita kena buat, kan? That should be our goal. Dan suka saya nak tekankan lagi sekali yang seperti mana Ustazah Muzayyana cakap, tak kenal maka tak cinta, betul? Itu berbalik kepada foundation kita. Kita kena sedar yang kita ini adalah hamba Allah. Dan dalam hadis qudsi yang aku ceritakan kau ni memang untuk menyembah aku. The moment kita dapat grab benda tu, yang kita ni adalah hamba Allah, maka dengan sendirinya kita akan ikut apa yang Allah nak kita buat. Selagi mana kita rasa kita bukan hamba Allah, dan kita rasa kita masih kuat, kita masih dapat in control of our life. Yes, we have control of our life, tapi kontrol mutlak dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kita masih kuat, kita masih boleh control the outcome of something, kita akan susah untuk kita melepaskan semuanya pada Allah SWT. Kita akan susah dalam ibadah kita untuk detach kita punya dunia. Dan seperti mana Ustaz Azmi cakap tadi, kalau kita solat, kita kena putuskan hubungan dunia kita dengan solat kita. Kita dengan Allah je. Jadi
kita kena didik diri sendiri supaya meyakini yang kita hidup kat dunia ni sebab Allah lahirkan kita sebagai hamba Allah. Jadi kita kena tanamkan tu betul-betul dalam otak kita, dalam hati kita. Sebab kalau Allah tak bagi kita pakaian, maka kita tak ada pakaian. Kalau Allah tak bagi kita makanan, kita tak ada makanan. Kalau Allah tak bagi kita oksigen, maka kita tak ada oksigen. Maka apa yang kita kena buat? Kita sebagai hamba Allah, Allah dah bagi everything. Allah just need us untuk banyakkan beribadah kepada dia. Masya Allah. Itulah foundation yang kita kena ada. Kita adalah hamba Allah. Banyakkanlah kita buat apa yang Allah sayang. Kalau Allah sayang kita, we are the top priority. Apa yang kita nak, Allah akan bagi. Apa keputusan yang kita buat, ada ROI yang paling besar dalam kehidupan kita. Masya Allah. Jadi kita tak banyak melakukan apa-apa kesilapan. Allah guide every single step of the way, insyaAllah. Itulah pentingnya untuk kita rasa kehambaan kepada Allah SWT, insyaAllah. InsyaAllah, Masya Allah. Terima kasih. Sangat terima kasih. Nak pergi kepada yang akhirnya, Ustaz Muzayana. Ustazah, kalau dapat nasihat yang akhir ni, khusus kepada para remaja kita ni, Ustazah. Ibadah dalam konteks para remaja kita. Kita tengok para remaja kita yang datang masjid, nampaknya sangat dhaif bilangan yang datang ke masjid. Kita tengok yang melakukan tuan-tuan berbagai-bagai gejala antisosial, gejala sosial. Kita tengok anak-anak muda kita, anak orang Islam, anak orang Melayu terutamanya tuan-tuan, adalah di antara pengisi-pengisi yang paling ramai sekali. Agaknya Ustazah dalam masa 2 minit ini, apa yang kita nak berikan sedikit pada remaja kita? Ustazah tak ada? Oh. Okey. Tuan-tuan Ustazah pun nampaknya ada masalah internet tuan-tuan. Ini semua masalah internet. Tak dapat. Ustazah dah menghilang dah. Kita tengok apa pun dah apa. Tapi apa pun tuan-tuan, alhamdulillah kita sudah dapat bersiaran. Kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada semua, khususnya terima kasih kepada Ustaz, Masya Allah, yang daripada Sabah di sana tuan-tuan, dah berapa bulan di sana, tiap-tiap hari tuan-tuan menjalankan satu tugas yang sangat murni, iaitu mendakwahkan agama Allah SWT, Ustaz Azmi kita. Dan begitu juga daripada Kuching tuan-tuan, anak muda kita, engineer kita, tuan-tuan dan puan, walaupun tak berapa sihat, tapi nampaknya bersama-sama dengan kita insya-Allah, iaitu Saudara Absarul Rahman. Oh, Ustazah dah muncul. Ustazah, bagi sikit dalam masa 2 minit Ustazah muncul. Sikit kepada remaja. Saya kena concern sangat pada remaja dalam konteks ibadah ni, Ustazah. Bagi sikit dalam masa 2 minit. Apa dia secara keibuan, secara kekakakan, secara kemacian itu bagikan kepada remaja kita insya-Allah. Sila Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, adik-adik yang Ustazah kasihi, yang menonton, yang tidak menonton, tolong sampaikan sebab dakwah itu kerja kita semua. Kita tak semestinya mencapai umur macam Datuk Dr. Hassan Ali. Tak semestinya kita bergelar suami, isteri, ayah, ibu. Tak semestinya atuk, nenek. Dan mati itu tidak perlu syarat tua, tidak perlu syarat sakit. Semua kita pasti akan mati. Jadi anak-anak yang Ustazah kasihi, siapa yang boleh menolong kita di akhirat hanya rahmat Allah satu. Yang kedua adalah syafaat Nabi SAW. Bukan artis yang kita bangga-banggakan. Kalau nak berkawan dengan artis, cari yang membawa kita dekat dengan agama Allah. Kalau nak berkawan, kata Nabi SAW, yang kita perlu bawa balik bau wanginya. Lalu insya-Allah kita akan tidur dengan senyuman, dengan lena, memaafkan semua orang. Kerana tubuh kita melekat bau wangi pada sahabat-sahabat kita. Allah. Tapi kalau kita cari kawan-kawan yang buruk, maka walaupun kita ini baik, sukar untuk kita hidup dalam baik dan mati dalam baik. Takut kita hidup sengsara, mati jauh lebih sengsara. Tadabburlah Quran, betapa takutnya neraka azab Allah sangat dahsyat. Tapi sebab kita tidak tadabbur, kita terus takabur, iman kita tak subur-subur. Kesian. Minta maaf banyak-banyak. Sama. Ustazah, saya tengok yang terakhir ni, gambar Ustazah tu nampaknya lebih terang lagi, lebih tadi nampaknya sikit-sikit ada kelam-kelam sikit dia. Bateri habis tak perasan Datuk, saya pindah bilik ni. Nampak ini lain kali Ustazah, lain kali dekat sini Ustazah.
Lain kali kat sini. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan ya. Nampak jelas. Nampak jelas. Lagi orang Sabah lagi lah tuan-tuan. Dengan pakai kuning macam itu tuan-tuan. Masya Allah. Bukan jelas lagi. Macam itu crystal clear tu. Itu crystal clear tu insya-Allah. Silau tu Silau sikit. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah tuan-tuan kita sudah bersiaran dan saya seronok sangat tuan-tuan pada malam ini. Betul-betul 3 penjuru angin tuan-tuan dan puan. Sabahnya, Sarawaknya, Semenanjungnya, alhamdulillah. Dan kita cerita tuan-tuan bukan 3 penjuru angin. Kita cerita tuan-tuan penjuru dunia dan penjuru akhirat pada malam ini yang menciptakan ibadah. Macam mana kita hendak tuan-tuan insya-Allah supaya tidak gersang ibadah, supaya tidak ada padah nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Azmi Suhaili. Terima kasih kepada Ustazah Muzayyanah Abdullah, dan juga terima kasih kepada Abang Abdul Rahman bin Abang Ahmad yang daripada Kuching tuan-tuan yang kurang sihat pun tapi saya tak nampak sakit. Tak nampak macam dia sakit. Pasal dia cerita mengenai ibadah. Kalau dia cerita lain tuan-tuan rasanya ada kelayuan. Ibadah ni tak layu-layu. Tak layu-layu. Sebab dia lah mengatakan tadi. Permulaan, repetitiveness-nya, kemudian tuan-tuan nak dapatkan dia punya fadilat-fadilatnya. Dan nampak fadilat senyum. malam ini, masya-Allah. Senyum tu ibadah tu. Senyum ibadah. Afzalur Rahman sihat bila Datuk senyum. Betul. Senyum ibadah. Tak payah pakai baju kuning ni ibadah tak ibadah saya pun tak tahu. Okey tuan-tuan dan puan ya. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Saya rindu dengan rumah Datuk. Okey. Jangan lupa tuan-tuan, jangan lupa 3 hari bulan Oktober. Saya nak ingatkan saja. 3 hari bulan Oktober, hari Sabtu, pukul 9 sampai pukul 12.30 begitu, kita akan ada wacana Qurrata Ayun. Temanya ialah pendidikan keibubapaan atau parenting, jangan menyesal kemudian. Itu tuan-tuan. Apa yang disebut tadi seluruhnya tentang anak-anak, tentang suami, tentang isteri, tentang ibadah, tentang syurga, tentang neraka, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan bincangkan bersama-sama dalam wacana Qurrata Ayun itu. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan sekarang tengok ni, tuan-tuan tengok dalam komen, tuan-tuan tekan komen tu, tuan-tuan keluarlah linknya. Ada poster, tuan-tuan tengok poster, ada see more. Tuan-tuan tengok di bawah itu, tuan-tuan hujungnya adalah link dia tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Daftarlah. Bukan daftar untuk memberi apa-apa, daftar untuk kita membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Inilah sumbangan, inilah infak, inilah contribution kita untuk membangunkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah dalam keadaan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada para penonton. Salam kepada suami, salam kepada isteri, salam kepada mak dan ayah. Salam kepada seluruhnya. Abdul Rahman, salam, yang tidur elok-elok, makan ubat, bereksersis. InsyaAllah. MasyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.